Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan program kita pada hari dengan umur kita Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Al-Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini iaitu Puan Maslina Mazlan, jururawat di Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM. Beliau akan menyampaikan taklimat berkenaan kawalan infeksi. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan manfaat kepada semua staf HASA. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Maslina Mazlan untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Puan Maslina Mazlan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua orang boleh dengarkan suara saya ya? Okay. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya iaitu saya Matron Maslina Mazlan. Saya bertugas di pesakit dalam dan unit pencegahan dan kawalan infeksi. Untuk makluman, di HASA kita ada satu unit di mana saya mempunyai 4 orang nurses yang bertanggungjawab di dalam pencegahan dan kawalan infeksi hospital. Okey. Alright, untuk tajuk hari ini sebenarnya saya bukanlah kata nak memperkenalkan unit saya. Saya semua orang dah tahu dah berkenaan dengan unit saya tu. Cuma saya nak perkenalkan tentang kepentingan pencucian tangan. Okey, since daripada zaman COVID sebelum ni pun kita memang dah tahu kan yang even kita punya pengarah kesihatan, kita punya pengarah hospital pun tetap menitik beratkan tentang kepentingan pencucian tangan. Betul? Okey, oleh itu saya rasa semua orang dah tahu, cuma ini cara refreshment jugalah. Dan lagi satu dari segi terima kasih. Laptop. Sendiri. Okey, sorry. Okey, untuk MSQH juga, salah satu komponen yang tengok adalah berkenaan dengan hand hygiene. Hand hygiene ni bukan hanya untuk staf kaki tangan kesihatan juga. Dia boleh, hand hygiene ni boleh diguna pakai untuk semua orang. Termasuk tak kisahlah you all tu daripada staf admin ke, staf pendaftaran ke, daripada kaunter pembayaran ataupun daripada daripada mana-mana unit yang tidak melibatkan pesakit pun boleh mempraktikkan pencucian tangan yang betul. Okey, tajuk hari ini adalah hands is it clean. How you sure that tangan kalian semua adalah bersih? Bila kita tengok tangan masing-masing, okey, kita tengok tangan semua. Macam mana yang anda nak pastikan bahawa yakinkah yang tangan kita ni semua ni adalah dalam keadaan yang bersih? Okay? Alright. Okay, sebelum tu saya cerita sikitlah sejarah tentang kepentingan mencuci tangan ni. Okay, kalau ikutkan Mr. Samuel Wills ni ataupun actually dia adalah doktor, adalah pengasas utama yang dialah orang yang bertanggungjawab yang memperkenalkan tentang kepentingan mencuci tangan yang berkesan untuk mengelakkan jangkitan dari tangan kepada seseorang. Beliau adalah seorang pakar klinikal yang mengemukakan hand washing policy untuk tujuan mengurangkan kadar morbidity dan mortality. Untuk makluman, kadar morbidity dan mortality ini adalah kadar kematian ataupun keboleh jangkitan kepada pesakit. Okey, dia ni dulu pada zaman-zaman dululah pada zaman Kota Nightingale dulu semua ni, masa tu orang semua tidak dititik beratkan berkenaan dengan pencucian tangan. Jadi apabila mereka lakukan prosedur kat atas pesakit, dia orang tak cuci tangan, daripada satu pesakit kepada satu pesakit. Jadi dalam masa yang sama saya cerita dari segi orang kata apa, dari segi environment semasa lah kan. Contoh dalam penyediaan makanan, dia orang tak cuci tangan. Jadi banyak risiko jangkitan penyakit berlaku pada masa
Jadi Mr. Samuel Woods ni, dia yang mencetuskan idea dan dia menyatakan bahawa kepentingan mencuci tangan ni adalah begitu penting, bukan hanya kepada uh, uh, untuk pasukan kesihatan, dia termasuk dengan masyarakat pada masa tersebut, komuniti pada masa itulah. Okey. Seterusnya adalah apa itu hand washing ataupun apa itu pencucian tangan. Pencucian tangan ni kalau semua orang tahu, ya biasalah kalau kita tanya apa itu hand washing, apa itu cuci tangan. Cuci tangan lah. Okey, kenapa kita nak kena cuci tangan? Okey, cuci tangan ni adalah kita untuk membuang kuman-kuman ataupun mikroorganisma yang berada dekat tangan kita ni. Dekat celah-celah tangan kita ni, dekat kuku-kuku ni semua ada kuman. Cuma kita tak nampak je dengan mata kasar kita. So, dalam pencucian tangan ni, dia punya prinsip adalah satu, gosokan tangan yang kuat. Bila kita gosok tangan kita akan dengar bunyi geseran. Itu adalah gosokan tangan yang kuat di antara satu sama lain mengikut tata cara yang disarankan. Seterusnya, apa tujuannya lagi pencucian tangan ni? Ya, semua orang tahu kan yang itu adalah bila kita cuci tangan, automatik. Kita tahu kita guna air dengan sabun. Okey, kenapa kita nak hilangkan kotoran, kita nak hilangkan debu, kita nak hilangkan kuman dekat tangan kita. Jadi dari segi perspektif pengurusan kesihatan, dia akan mengurangkan jangkitan silang. Jangkitan silang ni adalah jangkitan daripada satu pesakit kepada pesakit yang lain. Dia bukan hanya fokus kepada pasukan kesihatan. Dia juga termasuk dengan pelawat-pelawat yang datang ke hospital, yang datang melawat pesakit. Kawan-kawan kita, apabila kita datang ke hospital lawat kawan kita, perlu tak? Rasa-rasa perlu tak kita cuci tangan ni? Perlu kan? Because kita nak memastikan kawan kita yang dekat hospital ni, dia tidak semakin teruk penyakit dia. Dan dalam masa yang sama, yang pelawat ni tidak akan mendapat penyakit daripada pesakit yang berada di hospital. Okey? Okey, dan seterusnya infeksi nosokomia melalui sentuhan tangan dan mengurangkan kos hospital dan perawatan kepada sakit. Okey, semua sedia maklum kan, kalau kita masuk hospital, kalau boleh kita dapatkan rawatan dan kita tak naklah ada berlaku sebarang jangkitan tambahan. Apabila berlaku sebarang jangkitan, andai kata sebenarnya plan asal kita masuk ke hospital hanya untuk operation. Bayangkan kalau kita tidak mempraktikkan hand washing ataupun cucian tangan ni, mungkin kita punya doktor plan kita masuk hospital dalam tempoh 5 hari. Tapi tiba-tiba hari yang ke-5 pula tiba demam. Jadi dia akan drag masa kita, kos kita untuk berada di hospital. Dan seterusnya ialah meningkatkan tahap kebersihan, imej dan kredibiliti anggota kesihatan hospital. Ini bukan hanya melibatkan anggota kesihatan, dia termasuk juga dengan masyarakat, dengan semua orang, dengan semua kaki tangan di hospital kita ni. Dan apabila kita bersih, tangan kita bersih, baju kita bersih, dia melambangkan imej hospital tu, iaitu kaki tangan di hospital ni adalah sentiasa bersih. Okey? Okey, terus seterusnya. Okey. Hand hygiene ni adalah most basic. Itu adalah perkara paling basic yang kita kena buat. Even dekat rumah kita. Okey, ibu-ibu yang selalu masak dekat rumah. Berapa kerap kita cuci tangan? Pernah kira tak berapa kerap kita cuci tangan setiap kali kita masak tu? Banyak kali kan? Okey, potong sayur, cuci tangan selepas potong sayur, cuci tangan lagi. Lepas tu cuci sayur lagi. Lepas tu cuci tangan lagi. Lepas tu kita gaul kita punya kari tu kan. Lepas tu cuci tangan lagi. Lepas tu kita nak potong sayur, nak potong tomato. Kita cuci tangan lagi sebelum tu. Dan selepas tu kita cuci tangan. So, pernah kira tak berapa kerap kita cuci tangan sewaktu kita berada di dapur, sewaktu dalam proses memasak tu? Banyak kali kan? So, okey, untuk ni cara pencucian tangan ni ada dua cara. Sama ada kita menggunakan secara basic, secara asas adalah menggunakan sabun dan air. Itu semua orang menggunakan material yang sama kan? Dan kedua, yang sejak COVID sampailah sekarang kita praktikkan pencucian tangan ni menggunakan hand rub, atau nama kita hand rub lah, menggunakan alcohol sanitizer. Okey, semua orang memang
dah biasa dengan alcohol sanitizer ni. Dia bukan hanya di hospital. Sekarang ni di masyarakat pun memang menggunakan alcohol sanitizer. Okey. Bila kita kena perform hand hygiene ni? Bila kita kena cuci tangan ni? Okey, kita bacakan, tengok sini. Setiap kali kita masuk atau keluar daripada bilik pesakit. Okey. Dia sama juga konsep dia. Kalau pergi melawat pesakit di hospital, pelawat ni perlu juga cuci tangan atau hand rub setiap kali sebelum masuk atau keluar daripada bilik pesakit. Okey? Pasal tu bila kita perasan tak bila kita pergi hospital, banyak hand rub ada dekat katil pesakit, ada dekat pintu masuk bilik pesakit. Jadi kita gunakan kemudahan tu. Okey, seterusnya adalah before and after putting on glove. Itu adalah selalunya berlaku dekat hospital lah, di setting hospital. Kaki tangan kesihatan ni dia akan mencuci tangan ataupun dia akan hand rub sebelum dia memakai glove. Okay, before and after preparing meal. Okay, ini yang saya cerita tadi. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada dalam sesi ni, of course kan, tentu kita akan cuci tangan kan, sewaktu kita masak, sewaktu kita nak sebelum makan, before and after eating, betul tak? Ke ada yang malas lah, ada yang tak nak cuci tangan sebelum makan. Saya rasa semua orang akan cuci tangan sebelum makan. Okay? Alright, yang seterusnya adalah after using toilet, iaitu selepas menggunakan tandas. Pernah tak perhatikan atau pernah tak kita berada di situasi kita berada di tandas, sedang mencuci tangan, kita nampak ada orang tu keluar tandas dan dia terus dia keluar. Pernah tak tertanya-tanya dalam hati, bila dia cuci tangan ya? Tak nampak pun dia cuci tangan. Pernah tak yang pernah terfikir macam tu? Okey, pasal tu kita kena ingatkan diri kita, kita kena ingatkan ahli keluarga kita kena ingatkan anak-anak kita. Selepas menggunakan tandas, setiap kali menggunakan tandas, tak kisahlah buang air besar ke buang air kecil, kita kena cuci tangan. Kenapa? Kenapa agaknya? Okey, kena semua orang tahu kan, dalam tandas tu, terutama dalam bowl tu, kat seating tu, dekat pipe tu, semua ada kuman sebenarnya. Cuma kita tak nampak je kuman tu. Pasal tu kita kena cuci tangan selepas menggunakan tandas. Okey, after sneezing, selepas bersin. Ni selalu kita nampak dalam masyarakat kita ni. Lepas bersin. Bersin tu pula menggunakan tangan, tidak menggunakan tisu. Lepas bersin tu dia tak guna tangan, tak guna tisu, apa dia buat selepas tu rasa-rasanya? Saya rasa semua orang tahu kan, pernah nampak kan, pernah menghadapi situasi ni kan. Jadi kita kena ingatkan diri kita selalu, kita kena ingatkan juga family kita kena ingatkan anak-anak kita, ingatkan juga kepada pelawat yang datang ke office kita, pastikan mereka cuci tangan selepas bersin. Okey, untuk hospital setting selepas mengendalikan patient equipment lah atau peralatan pesakit. Ini termasuk juga kalau kalian anda semua pergi ke hospital, pergi ziarah kawan ke, ziarah saudara mara, kan ada pegang kan patient punya surrounding, iaitu sama ada duduk kat kerusi, akan pegang katil pesakit, akan pegang almari pesakit. So pastikan selepas tu sebelum balik, cucilah tangan. Okey? Okay, seterusnya. Okey. Kalau tengok kat slide ni, kita nampak kawasan yang sering terlepas untuk cucian tangan. Mostly dekat kawasan mana kita nampak kat sini kita nampak ada kawasan ni yang warna merah ni adalah most frequent miss. Kita selalu terlepas cuci-cuci bahagian part ni. Warna merah ni. Okay. Merah ni semua kita selalulah terlepas untuk mencuci. Kenapa agaknya? Rasa-rasa kenapa agaknya? Pas kita kena tengok juga masa pencucian tangan kita. Berapa lama kita cuci tangan? Okay? Okay, anda tengok dekat dalam slide ni Okay, kita nampak ni adalah potential harmful microorganism. Nampak tak yang warna merah tu? Merah tu dia bukanlah agar-agar sebenarnya. Itu adalah agar plate. Yang ni selalunya kita akan jumpa dekat lab.
Yang sebelum cuci tangan tu adalah kita test satu tangan yang tidak dicuci langsung dan kita tekap tangan kita di atas agar plate dan kita incubate selepas 24 jam dia akan grow lah. Yang putih-putih tu adalah kuman atau mikroorganism yang tumbuh-tumbuh ni. Itulah dia tangan kita yang tak cuci. Nampak tak tangan ni? Okey, lepas cuci, satu lagi test adalah kita selepas cuci tangan dengan cara yang betul, kita test lagi, kita letak kat agar plate and then incubate 24 hours, tengok ada tak kuman yang tumbuh? Tak nampak kan? Tak ada kan? Ada sikit saja. Maknanya dia tak menggunakan cara proper lah untuk mencuci tangan ni. Ini kalau agar plate ni, kalaulah kita test lah kan dekat kita punya terutama lelaki, necktie ke kan, ataupun dekat pen yang selalu dia pakai ke, tentu beribu-ribu kuman kita nampak dekat agar plate ni. Okay? Right. Oleh itu, satu pesanan daripada kaki tangan kesihatan Hasa. Basuh tangan dengan cara yang berkesan berdasarkan kepada 6 langkah pencucian tangan yang disarankan. Okey, so sama-sama hari ini saya nak ajak semua you all sama-sama kita praktiskan cara mencuci tangan yang betul. Kalau boleh ke semua orang buka kamera masing-masing? Boleh tak buka kamera masing-masing? Jom kita try praktis cuci tangan yang betul. Ada tak yang buka skrin? Okey, tak apa. Okey, first saya tunjuklah cara cuci tangan yang betul Okey, pertama kita menggunakan air dan sabun. Okey, gunakan air sabun. Kita letak air dan sabun dekat tangan kita ni, kita basahkan. Bila dah letak air sabun, lepas tu kita gosok tangan kita. Kita gosok ni, kita akan dengar bunyi geseran tangan kita ni antara dua tapak tangan kita ni. Okey, bila dah berbuih, kita akan telapak tangan kita ni di atas belakang tangan kiri. Kita gosok belakang tangan kita ni. Nampak tak? Alamak. Kayak gitu. Kita gosok belakang tapak tangan kita ni daripada hujung jari ni sampai ke bawah. Hujung jari sampai ke bawah kita kena gosok. Okey? Masuk sini. Kena gosok semua ni. Kita gosok daripada atas ke bawah. Atas dan ke bawah. Termasuk yang seterusnya. Okey? Okey, sebelum tu saya lupa nak pesan. Sebelum kita cuci tangan, pastikan kita remove all jari kita. Jam tangan, tak ada pakai jam tangan tak ada pakai gelang. So kita kena remove. Okey, seterusnya yang ketiga. Lepas kita dah buat belakang tapak tangan ni kan. Okey, kita lekapkan tangan kita semula. Sekali lagi, kita gosok tangan kita. Gosok celah-celah jari. Pasal tadi kita celah jari ni di hadapan dan ini adalah celah jari yang di belakang. Okay, so kita gosok. Lepas kita gosok tu, then kita genggam tangan kita. Ataupun satu lagi cara kita buat macam ni. Kita gosok di celah-celah ni lah buku lali tangan kita ni. Kita gosok dan kita gosok. Okay, right. Kita nampak kita gosok. Keseluruhan ni kita kena gosok. Gosok tu kena sehala dan ke hadapan. Okay. Right. Seterusnya, ibu jari masing-masing. Ibu jari kanan dan kiri. Kita kena letak tapak tangan kita ni, letak di tangan. Kita gosok ke bawah. Dan rotate Ibu jari ni kena rotate kena gosok macam tu. Okay. Dan seterusnya. Okay. Akhir sekali, kucupkan jari masing-masing, letak dekat tapak tangan, gosok. Ini kita gosok kuku tau. Gosok kuku tu di keliling tapak tangan kita ni. Kita kena gosok biar kuman-kuman yang dekat dalam kuku tu terkeluar. And then kita tangan yang seterusnya. Okay.
Alright, lepas tu nak buat apa? Cuci tangan. Dah habis dah satu proses, 6 langkah. So tangan kita bersih. Okay? Alright, so seterusnya kita menggunakan alcohol hand rub. Alcohol hand rub ni adalah hand sanitizer yang berada dekat semua orang pakai hand sanitizer sekarang ni. Tak ada orang yang tak pakai, semua mesti ada hand sanitizer. Okay, hand sanitizer, sekejap ya. Okay. Untuk hand sanitizer ni, maknanya kita letaklah dalam kita punya palm, dalam kita punya tapak tangan ni, kita letak hand sanitizer dan kita tadi yang kita kucup tadi tu, kita celupkan dan yang lebihan hand sanitizer kat dalam tapak tangan ni kita alihkan di sebelah kanan dan kita kucupkan jari kita. Kucupkan juga supaya semua kuku-kuku ni terkena dengan hand sanitizer. Dia lebih kurang dalam 1.5 ke 3 ml. Tapi kalau nak senang, tekan hand sanitizer tu, pastikan penuh tapak tangan. Cukup. Okay, so seterusnya lepas kita tuang tu, kita dah celupkan jari-jari kita dekat tapak tangan tadi. Okay, seterusnya kita buat apa? Okay, kita lekapkan tangan kita. Kita nak buat apa? Kita gosok tangan kita. Okay, gosok. Seterusnya, selepas gosok, sama juga macam tadi, kita interlockkan dia. Kita interlock maknanya kita lekatkan telapak tangan kanan di atas belakang tapak tangan kiri dan kita gosok secara sedi di celah-celah jari. Sama juga macam tadi di celah-celah jari. Okey. Seterusnya, lekatkan kedua tapak tangan dan kita gosok secara berselang-seli. Okey, tadi belakang Tadi belakang, ni depan pula. Okey, dan seterusnya. Lepas tu kita nak buat apa? Sama juga. Tangan kanan digenggam, letakkan tapak tangan kiri ke atas genggaman, gosok keseluruhan genggaman dengan cara sehala ke hadapan dan sebaliknya. Okey, dan inilah seterusnya. Okey, apa lagi step yang terusnya? Gosok keliling ibu jari kanan dalam genggaman tangan kiri dan sebaliknya. Macam tadilah, sama saja proses dia. Cuma tadi pada permulaan untuk hand rub, kita kena celup dulu jari. Kalau untuk masa hand washing, celup jari ni adalah yang terakhir. Okey? Mudah kan? So, jom kita amalkan bersama-sama pencucian tangan yang betul. Dia bukan hanya untuk kaki tangan kesihatan, termasuk juga dengan semua rakan-rakan kita lah yang bekerja di HASA. So, kalau bolehlah saya nak. Tapi rasa dia kenalah kot semua kaki tangan HASA ni mempunyai ilmu tentang pencucian tangan yang betul. Okay, alright. Sekian saja. So, terima kasih dari saya untuk pihak Jatuh Kuasa Latihan lah dan menjemput saya dalam memberi taklimat hari ini. Okay, ada sebarang soalan ke? Kali ni tak ada soalan, Matron. Okay. Okay, untuk makluman, hand hygiene ni memang kita ada buat sambutan every year. Setiap tahun kita ada buat sambutan lah. Hand hygiene. Dan untuk cara untuk demo atau cara untuk pencucian tangan, kalau pihak admin ke atau mana-mana pihak yang memerlukan gambar untuk pencucian tangan pun boleh minta daripada unit saya lah, unit kawalan infeksi. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Mazlina Mazlan di atas kesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan kawalan infeksi pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf HASA. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf HASA yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih Puan Mazlina Mazlan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.